Assalamualaikum murid-murid kelas 3 Daisy. Hari ini kita belajar lagi matematik tahun 3 bersama Cikgu Mazlina. Okey, jom murid-murid. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat dan kita dapat teruskan PDPR kita pada hari ini dengan tajuk penyelesaian masalah. Hari ini cikgu akan cuba menerangkan kepada kamu semua macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Kalau sudah bersedia, jom kita sama-sama belajar bersama cikgu. Okey murid-murid, untuk memudahkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap semua murid bersedia dengan buku teks dan buka muka surat 110, 111 dan 112. Kalau semua dah bersedia, mari sama-sama dengar penerangan cikgu macam mana untuk menyelesaikan masalah melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, mula-mula kita tengok dulu muka surat 110 di mana kat situ ada contoh soalan nombor 1. Kakak Dani sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4 kilogram cendawan dan 1/2 kilogram daging kisar. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Jadi kat sini sebelum kita nak menentukan, kita nak menyelesaikan penyelesaian masalah, kita kena tahu dulu, kita kena tentu dulu apakah operasi yang hendak digunakan. Okey, apa yang diberi dalam soalan tersebut ialah 1/4 kilogram cendawan dan 1/2 kilogram daging kisar. Dan apa yang perlu kita cari ialah jisim ataupun berat dua bahan yang dicampurkan itu. Jadi macam mana caranya? Bila kat situ kita tengok dalam soalan, kita dah dapat clue operasi yang nak kita gunakan seperti dicampurkan. Apabila kita nampak perkataan campurkan, kita dah tahu itu adalah operasi tambah. Jadi macam mana cara dia? 1/4 kilogram hendaklah ditambahkan dengan 1/2 kilogram. Dan jawapan dia nak dalam kilogram juga. Jadi tak ada masalah. Cuma kat sini bila kita tengok balik, kita ingat balik macam mana cara nak menambah pecahan, kita mesti samakan penyebut. Apa itu penyebut? Penyebut ialah nombor di bawah garisan tu. Okey, kat sini kita tengok penyebut dia, satu penyebut 4 dan satu lagi penyebut 2. Okey, macam mana kita nak samakan penyebut? Kita tengok dulu penyebut yang lebih kecil. Penyebut lebih kecil di situ ialah 2. Jadi penyebut yang besar ialah 4. Okey, kita perhatikan di situ 2 boleh dijadikan 4 dengan cara kita mendarab dengan 2. Jadi sekarang bila di bawah darab 2, maka di atas pun kena darab 2. Okey, 1/4 tambah 1/2 tadi, 2 di bawah kita darab 2 dia jadi 4. Lepas tu 1 darab 2 dia jadi 2. Jadi sekarang kita dah menambah 1/4 tambah 2/3. Jadi 1/4 tambah 2/4, silap 2/4. Jadi 1 tambah 2, 3. Jawapan kita sekarang dah menjadi 3/4. Jadi jisim ataupun berat dua bahan yang dicampurkan itu dah menjadi 3/4 kilogram. Cikgu harap kamu semua faham dengan penerangan cikgu tadi. Seterusnya murid-murid, kita tengok muka surat 111 dengan contoh yang kedua. Ia juga melibatkan pecahan. Okey. Ellie ingin membuat alas meja. Dia ada 2/5 meter kain sahaja. Dia memerlukan 9/10 meter kain. Berapakah panjang kain yang perlu dibelinya? Okey, apa yang diberi dalam soalan ialah ada 2/5 meter kain dan 9/10 meter kain diperlukan. Yang dah ada ialah 2/5 meter kain. Okey, apa yang dicari ialah panjang kain yang perlu dibeli. Yang kita nak cari sekarang berapa lagi kain yang perlu ada untuk cukupkan dia jadi 9/10 meter. Okey, cara dia ialah kat sini kita memerlukan penggunaan operasi tolak. Okey, jadi 9/10 meter tolak 2/5 meter. Kenapa 9/10 meter? Sebab itu adalah jumlah yang kain kita perlukan dan 2/5 adalah yang kita dah ada. Jadi kita nak cari mana berapa lagi meter kain yang diperlukan. Okey, jadi 9/10 tolak 2/5, bila kita tengok situ penyebut dia pun tak sama. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, kita nak tentukan penyebut, kita nak samakan penyebut, kita kena tengok penyebut yang kecil dulu. Adakah penyebut yang kecil itu boleh jadi penyebut yang besar?
Jadi bila kita tengok 5 dan 10, 5 boleh menjadi 10. Macam mana cara dia? 5 mesti didarabkan dengan 2. Apabila 5 darab 2, 2 di atas tu pun kena darab 2 juga. Jadi 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. Sekarang kita kena buat operasi 9 per 10 tolak 9 per 10 tolak 4 per 10. Jadi 9 tolak 4 bersamaan dengan 5. Jadi bawah tu kekal 10. Jadi sekarang ni 9 tolak 4 jadi 5. Jawapan kita dah menjadi 5 per 10. Okey. 5 per 10. 5 per 10 kita boleh kecilkan lagi dengan sifir 5. Sebab apa? Setiap kali jawapan pecahan kita mesti tinggalkan dia dalam bentuk termudah. Jadi apa nak buat? 5 per 10 tadi kita bahagikan dengan 5. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. Jadi jawapan kita sudah menjadi 1 per 2. Jadi 9 per 10 meter tolak 2 per 5 meter sama dengan 1 per 2 meter. Setelah kita gunakan jalan kira yang cikgu ajar tadi. Jadi Ellie perlu membeli 1 per 2 meter kain lagi untuk cukupkan kain tu menjadi 9 per 10 meter. Cikgu harap murid-murid berpandukan buku teks ni dan penerangan cikgu murid-murid sudah faham. Okey, seterusnya ialah soalan nombor 3 di muka surat 112. Dia cerita pasal Hakim memancing 0.9 kilogram udang galah. Suresh memancing 10.55 kilogram udang galah. Berapakah beza jisim udang galah mereka? Ini melibatkan perpuluhan. Okey. Sekarang ni kita tengok clue dia macam mana kita nak tentukan operasi untuk penyelesaian masalah ni. Clue dia kat situ ialah beza. Apabila beza kita mesti tolak. Okey, bila jumpa perkataan beza kita mesti tolak. Dia nak tahu berapakah beza berat ataupun jisim udang galah yang dipancing oleh Hakim dan Suresh. Okey, kat situ kita perhatikan yang diberi ialah udang Hakim 0.9 kilogram, udang Suresh 0.55 kilogram. Jadi yang nak dicari ialah beza jisim udang galah. Okey, bila menolak kita mesti pastikan yang berat jisim yang lagi berat menolak jisim yang lebih ringan. Jadi kat situ kita tengok udang Hakim lebih berat daripada udang Suresh. Jadi kita kena tolak 0.9 kilogram tolak 0.55 kilogram. Dia buat dalam bentuk lazim, tolak seperti biasa. Jadi jawapannya ialah 0.35 kilogram. Contoh seterusnya yang melibatkan nombor perpuluhan pula ialah soalan nombor 4, di mana cerita dia mengenai panjang seutas rantai tangan ialah 0.17 meter, panjang seutas rantai leher ialah 0.38 meter lebih daripada panjang seutas rantai tangan itu. Berapakah panjang seutas rantai leher itu? Jadi sekarang ni dia hanya bagi panjang rantai tangan. Panjang rantai tangan ialah 0.17 meter. Tapi panjang rantai leher dia tak cakap berapa, cuma dia bagi tahu panjang rantai leher adalah lebih panjang daripada rantai tangan sebanyak 0.38 meter. Jadi kat sini dia nak kita cari berapakah panjang seutas rantai leher itu. Bila awak tengok gambar di muka surat 112 awak akan faham. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena gunakan operasi tambah. Macam mana? Kita kena tambah panjang rantai tangan tadi dengan lebih ukuran lebih seutas rantai leher tu. Jadi yang lebih tadi ialah 0.38. Jadi kita kena tambah 0.17 tambah 0.38. Okay. Jadi jawapannya ialah 0.55. Berapakah panjang seutas rantai leher itu? Jadi panjang seutas rantai leher itu ialah 0.55 meter. Okey, cikgu harap awak dah faham ya. Okey, contoh yang terakhir ialah di muka surat 113. Murid-murid boleh rujuk sendiri buku teks muka surat 113 ialah melibatkan penyelesaian masalah
peratus. Ada 100 orang murid dalam kelab catur, 45 orang ialah murid perempuan. Nyatakan peratus murid lelaki. Jadi kat sini ada 100 orang murid. Dia nak tahu berapa orang murid lelaki, dia dah bagi jumlah murid perempuan. Jadi bila kita nak tahu peratus murid lelaki, kita hanya perlu menolak 100 tolak 45 sebab semua sekali ada 100 orang, bermaksud 100%. Jadi sekarang ni murid perempuan dinyatakan 45 orang, jadi dia nak tahu peratus murid lelaki. Jadi senang sahaja cara mengira dia. 100 tolak 45 jadi 55. Jadi 55% adalah murid lelaki. Maksudnya 55/100 daripada semua orang itu adalah murid lelaki. Peratus murid lelaki ialah 55%. Okay, cikgu harap sangat-sangat dengan penerangan cikgu tadi, murid-murid dah faham cara macam mana untuk kita menyelesaikan masalah melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey murid-murid, untuk menguji kefahaman murid-murid semua, cikgu harap murid-murid dapat menyelesaikan aktiviti di dalam buku aktiviti di muka surat 73 dan 74. Itu saja PDPR kita untuk matematik, subjek matematik untuk hari ini. Cikgu harap semua orang dah boleh faham semua penerangan cikgu dan dapat menjawab aktiviti di dalam buku aktiviti yang cikgu berikan tadi. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.